Amin. Shalom. Beri tepukan kepada Tuhan. Siapa yang diberkati hari ini? Siapa yang diberkati? Yes, haleluya. Haleluya. Thank you semua pelayan-pelayan Tuhan. God is good. All the time. Wah, sudah lama kita tidak. One more time. Okay, God is good. All the time. Ya, salam berkat dalam nama Yesus Kristus saya ucapkan. Ya. Ini kali yang kedua kita bertemu selepas PKP secara bersemuka. Mari kita sama-sama berikan senyuman yang termanis kepada teman kiri, teman kanan, mungkin dengan mata sepek kita. Ya, kepada kita yang pertama kali, selamat datang kepada ibadah di UMC Bahasa Malaysia. Dan juga kepada kita yang menyertai kita secara online, selamat datang dan salam berkat, salam sejahtera saya ucapkan. Semoga kita semua diberkati Tuhan hari ini. Amin. 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 Sekali lagi, God is good all the time. Okey, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi ini. Kami minta pernyataan Tuhan di dalam ibadah pada hari ini secara fizikal dan juga kepada kami secara online. Kami minta pekerjaan Roh Kudus-Mu. Kami minta Engkau mengajar kami. Kami minta Engkau mengingatkan kami tentang apa yang harus kami lakukan melalui firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan masa hadapan kami ke tangan-Mu dengan janji-janji Allah yang begitu besar, dengan janji-janji Allah yang amazing, yang begitu baik. Kami serahkan perkongsian saya ke tangan-Mu supaya setiap yang akan disampaikan adalah berdasarkan dengan firman Tuhan, adalah selaras dengan firman Tuhan. Dan kami doakan semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Ada seorang pastor yang namanya George Muller. Mungkin kamu sudah pernah mendengar tentang George Muller, kan? Seorang pastor yang memulakan satu orphanage ataupun satu rumah anak yatim. Dan George Muller memulakan rumah tersebut pada tahun 1836. Dan dia membuat perjanjian kepada Tuhan bahawa dia tidak akan meminta uang daripada orang ramai ataupun tidak mahu meminjam daripada orang lain untuk mengendalikan rumah yatim tersebut. Dia hanya mahu bergantung kepada kesetiaan Tuhan, dia hanya mahu bergantung kepada bekalan dan peruntukan harian untuk mereka. Ada satu ketika apabila George Muller sedang membaca Alkitab, tiba-tiba istrinya datang dan memberitakan berita yang kurang baik. Sebab istrinya mengatakan bahawa susu untuk anak-anak yatim piatu untuk keesokan harinya sudah habis. Sudah tidak cukup. Dan anak-anak yatim piatu pada ketika itu adalah lebih kurang 100 orang. Dan apa yang George Muller lakukan ialah dia beritahu kepada istrinya, Mary, dia berpegang tangan kepada istrinya, Mary, let us pray. Mari kita berdoa. Sebab George mahu bergantung kepada Tuhan. Dan selepas dia berdoa, dia mengingatkan istrinya. Dia mengatakan, jikalau kita berjalan dengan Tuhan, jikalau kita mengharapkan pertolongan Tuhan, Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Dan saya rasa apabila dia mengingatkan perkara tersebut kepada istrinya, dia juga mengingatkan kepada dirinya juga, kan? Ya, supaya dia mengatakan, ya, the Lord is going to be with me. Dan tiba-tiba ada satu ketukan pintu dari luar selepas mereka berdoa. Dan istrinya cepat segera ke pintu dan mengambil ada sampul surat di depan pintu tersebut. Dan apabila dia membuka sampul surat tersebut, dia mendapati bahawa ada duit di dalam sampul surat tersebut. Dan di dalam sampul surat tersebut, duit yang dimasukkan tersebut hanyalah cukup-cukup untuk keesokan hari untuk membeli susu. Wow, inilah Tuhan kita. Inilah Tuhan kita yang sentiasa menyertai kita dalam segalanya. Inilah iman George Muller. Kerana dia berpegang kepada janji-janji Tuhan. Dan hari ini saya sangat excited sekali, sangat teruja untuk mengongsikan satu siri firman Tuhan yang baru yang saya tajukkan sebagai Amazing Promises of God. Ataupun siri perjanjian Allah yang luar biasa, yang mengagumkan, yang besar dan yang luar biasa. Amin. Nah, ada seorang guru namanya Everett R. Stomps. Ya, kita boleh Google kalau kamu mau Google.
Dan seorang guru daripada Kanada. Dan dia cuba menyaraikan ataupun list down semua janji-janji Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Dan dia mengambil, researchnya mengambil masa selama 1,5 tahun untuk menyenaraikan semua janji-janji Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, siapa mahu teka berapa janji-janji Allah yang dia dapati? Any try? Yes, good try. Nah, jumlahnya 7,487 janji-janji Allah kepada kita. Nah, itu researchnya. Itu yang dia dapat begitu besar janji-janji Tuhan. Alkitab adalah penuh dengan janji-janji Allah. Sebab itu kita menanyakan ataupun kita ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Semua itu adalah tentang janji-janji Allah kepada kita. Sebab itulah penting. Our God is a promise-making God. Our God is a promise-keeping God. Our God is a God yang memberikan janji dan menepati janji. Amin. Beritahu teman kiri, teman kanan. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan janji dan menepati janji. Amin. 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 Nah, hero-hero di dalam Alkitab. Seperti Abraham, seperti Musa, seperti Sarah, seperti Ishak, ataupun seperti Gideon, seperti Barak, seperti Deborah. Siapa lagi? Seperti Samson, ataupun seperti Daud, seperti Samuel. Siapa lagi? Seperti murid-murid Yesus, Stefanus, Paulus. Semuanya menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka berani hidup beriman, berpegang kepada janji-janji Tuhan. Amin, saudara. Jadi hari ini sama-sama kita belajar bagaimana kita berpegang kepada janji-janji Tuhan untuk masa hadapan kita. Nah, tujuan utama kehidupan kita ialah untuk kita menjadi lebih seperti Kristus. Kan, saudara? Di dalam 2 Petrus 1:4, firman Tuhan mengatakan Allah telah menganugerahi kita janji yang besar dan berharga. Melaluinya kamu akan mengambil bahagian dalam sifat keilahian Allah setelah menjauhi kebinasaan akibat hawa nafsu di dunia. Wow. Nah, ayat yang sebelumnya, ya mungkin saudara-saudari boleh balik dan review. Dan ayat yang ketiga, ayat yang sebelumnya mengatakan bahawa Tuhan akan memberikan kita kuasa ilahi. Ya, ayat yang sebelumnya itu ayat yang ketiga. Dia mengatakan bahawa Tuhan akan memberikan kita kuasa ilahi. Dan Allah telah memberikan kita janji yang akan membolehkan kita mengambil bahagian di dalam sifat keilahian Allah. Yang diperlukan untuk hidup dan kesalehan ataupun hidup yang suci. Apa yang Tuhan katakan di sini ialah lebih kita berpegang kepada janji Allah, lebih kita akan menjadi seperti Kristus. Nah, sekali lagi. Nah, lebih kita berpegang kepada janji Allah, lebih kita akan menjadi seperti Kristus. Maksudnya kita tidak boleh menjadi seperti Kristus jikalau kita tidak berdasarkan hidup kita kepada janji-janji Tuhan. Amin. 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 Oh, haleluya. Amin. Nah, ini penting kerana baki-baki hidup kita, yaitu hidup kita yang akan datang, semuanya adalah tentang masa hadapan kita, kan? Masa lepas sudah berlalu. It's gone. Dan masa hadapanlah untuk kita hidup sebaik-baiknya untuk Tuhan. Jadi kita mengharapkan kita berpegang kepada janji Tuhan di dalam dunia yang sementara ini dan juga untuk akhirat satu hari nanti. Dan oleh itu, hari ini kita sama-sama belajar tentang amazing promises of God yang berkenaan dengan masa hadapan. Dan saya akan kongsikan sedikit, walaupun tidak secara menyeluruh, tetapi kita boleh sama-sama belajar 5 janji-janji Tuhan tentang masa hadapan kita. Dan janji yang pertama untuk masa hadapan kita ialah Tuhan berjanji untuk memimpin kita. Nah, satu perkara yang pasti yang akan berlaku untuk masa hadapan ialah kita harus membuat pilihan. Kan saudara-saudari, kita harus membuat pilihan setiap hari di dalam hidup kita. Mungkin pilihan yang senang, mungkin pilihan yang susah, mungkin pilihan yang mengelirukan. Contohnya,
Saya harus memilih pekerjaan ini ataupun pekerjaan itu. Ataupun saya harus berkahwin dengan girlfriend saya ataupun boyfriend saya dan seterusnya. Ataupun saya harus membeli kereta ini ataupun kereta itu. Sama ada saya harus membeli rumah ini ataupun rumah itu dan sebagainya. Sama ada saya mahu melibatkan pelayanan saya di dalam pelayanan ini ataupun pelayanan itu dan sebagainya. Nah, izinkan saya tanya satu soalan. Siapakah yang saudara-saudari percayai di dalam hidup saudara? Pemimpin gereja, ibu bapa kita, abang kita, kawan kita, boyfriend kita, girlfriend kita. Amsal 3:5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingatlah, Dia dalam segala jalanmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Alkitab mengatakan percayalah. Percayalah kepada siapa? Kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati kita dan jangan bersandar kepada kepandaian kita sendiri. Tetapi kita bersandar kepada Tuhan. Nah, persoalannya mengapa harus kita mempercayai Tuhan? Kerana Dialah yang menciptakan kita, kan? Ya, He is the Creator God. Dan juga yang kedua ialah Dia mengasihi kita. He is a loving God. Dan Dialah tahu segala-galanya. He is an omniscient God. Adalah Tuhan yang tahu segala-galanya. Nah, mungkin kamu bertanya, Eldaan, bagaimana Tuhan boleh memimpin kita? Dan saya dengan cepat akan memberikan kesimpulan. Yang pertama ialah melalui Alkitab. Cara utama Tuhan berbicara dan memimpin kita ialah melalui Alkitab. Kerana dengan Alkitab sajalah kita dapat melihat keseluruhannya. Contohnya, apabila kita memandu kereta, kan? Ya, siapa pernah memandu kereta di tempat pergunungan? Sudah lama tidak khotbah, sudah tidak pandai. Nah, di tempat pergunungan ada jalan-jalan liku-likunya, kan? Ya. Dan kalau kita memandu, kita tidak akan dapat melihat liku-liku jalan di tempat pergunungan. Tetapi kalau kita melihat dari segi perspektif helikopter, kita akan melihat semua jalan-jalannya. Kita akan melihat semua jalan-jalan dan liku-likunya. Dan Tuhanlah yang dapat melihat perspektif dari atas. Sebab itu kita harus bersandarkan pimpinan kita kepada Tuhan. Dan dengan perspektif Tuhan hanyalah diperolehi melalui firman Tuhan. The word of God is our foundation. The word of God is our anchor. Segala kehendak Tuhan adalah tertulis di dalam Alkitab. Dan jikalau kita mau mengetahui kehendak Tuhan, kita harus mengetahui firman Tuhan. Amin. Dan inilah anchornya. Segala cara-cara yang lain yang selepas ini, semuanya haruslah berselaraskan dengan firman Tuhan. Amin. Dan cara yang kedua ialah dengan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kita tahu bahawa Yesus menjadi model kita di dalam bagaimana kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Bagaimana kita dapat dipimpin dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, apabila kita melihat kepada Yesus, setiap pengajaran Yesus, setiap pelayanan Yesus, setiap mujizat yang Yesus lakukan, setiap pengorbanan yang Yesus lakukan, sehingga Yesus menyerahkan dirinya ke atas salib pun, Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dan inilah yang mahu Tuhan ingatkan kepada kita, menjadikan Yesus sebagai contoh kehidupan kita, di mana kita akan dipimpini ataupun dipimpinkan oleh Roh Kudus. Dan cara yang ketiga ialah dengan pimpinan orang yang beriman ataupun orang yang berpengalaman di dalam gereja kita ataupun sel group kita, kan? Ya, Tuhan menggunakan orang di sekeliling kita untuk memberikan kita nasihat. Contohnya di dalam Alkitab, Musa tahu kan, mendapat nasihat daripada bapa mertuanya, yaitu Jethro. Di dalam dia mengendalikan masalah umat Israel pada ketika itu, dan dengan dia memecahkan umat Israel kepada kelompok-kelompok kecil dan melantik pemimpin untuk mengendalikan masalah-masalah yang kecil terdahulu. Dan itu cara yang ketiga. Dan cara yang keempat ialah reasoning ataupun cara kita berfikir.
sebab-sebab yang munasabah yang kita boleh fikir dengan fikiran kita. Sebab Tuhan memberikan kita fikiran. Kita melihat setiap fakta yang ada di dalam di hadapan kita dan kita melihat sama ada langkah yang akan kita ambil itu adalah selaras dengan firman Tuhan ataupun tidak, ya. Dan yang kelima dan yang terakhir saya cadangkan ialah melalui petanda yang datangnya daripada Tuhan ataupun dalam bahasa Inggeris dikatakan providential signs ataupun sign yang diberikan Tuhan. Dan contohnya Gideon kan, dipimpin oleh petanda-petanda yang dia minta daripada Tuhan untuk sama ada maju ke hadapan ataupun tidak. Ini adalah cara Tuhan memimpin kita. Nah, saya teringat apabila saya dipanggil Tuhan untuk menjadi tent maker contohnya, melayani Tuhan di dalam misi dan pada yang sama melakukan pekerjaan ataupun bisnes. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak tahu apakah jalan yang harus saya harungi. Saya juga tidak tahu apakah cabaran yang akan saya hadapi. Saya juga tidak tahu siapakah yang akan membantu di dalam pelayanan. Saya tidak tahu ke tempat manakah Tuhan akan membawa saya untuk melayani dan sebagainya. Saya tidak tahu banyak perkara. Dalam bahasa Cina, mong caca lah. Dan semua ini kita tidak tahu. Saya tidak tahu. Tetapi satu saja yang saya tahu. Bahawa Tuhan akan menyertai setiap langkah saya. Itu yang saya tahu. Itu yang saya pegang. Walaupun di dalam kesedihan. Walaupun ada ketikanya apabila saya berseorangan dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi inilah firman yang saya pegang setiap kali. Yaitu di dalam Yesaya 41:10. Jangan takut kerana aku berserta denganmu. Jangan cemas kerana akulah Allahmu. Aku akan menguatkan, bahkan akan menolong kamu. Ya, aku akan menopang engkau dengan tangan kananku yang penuh kebenaran. Wow. Nah, dengar di sini saudara-saudari. Orang lain mungkin akan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan akan tetap menyertai kita. Orang lain mungkin akan mendiskriminasikan kita. Tetapi Tuhan akan mengasihi kita tanpa syarat. Orang lain mungkin akan mengkhianati kita. Tetapi Tuhan akan tetap setia. Orang lain mungkin akan keluar daripada kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengatakan bahawa dia tidak sekalipun akan meninggalkan kita. Dan inilah janji Tuhan kepada kita untuk masa hadapan. Nah, saya akhiri bahagian pertama ini dengan satu statement ini. Nah, sebentar tadi apabila saya bercakap dengan isteri saya bertanya, kamu nervous kah untuk berkhotbah? Dan saya kata, ya tentu sekali. Dan she said, dia katakan, maksudnya kamu tidak percaya kepada Tuhan. Wow. Dan saya teringat, inilah bahagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Nah, dengar di sini. Setiap ketakutan, setiap kecurigaan, setiap kebimbangan, setiap kekhawatiran adalah kerana kesalahfahaman kita tentang siapakah Tuhan dan janji-janji Tuhan. Faham kan? Ya. Maksudnya setiap ketakutan, setiap kecurigaan, kita tidak boleh mengerti sepenuhnya siapa Tuhan dan janji-janji Tuhan dan kita akan merasa takut. Maksudnya, jikalau kita tahu siapakah Tuhan, maksudnya kalau kita tahu janji-janji Tuhan untuk masa hadapan kita, kita tidak harus takut, kita tidak harus bimbang, kita tidak harus cemas, kita tidak harus gemuruh, kita tidak harus resang, kita tidak harus runsing kerana Tuhan akan menyertai kita. Sebab itu di dalam Mazmur 38 mengatakan Tuhan akan memimpin kita di dalam setiap perjalanan kita. Dia akan mendidik kita, dia akan mengajar kita ke jalan yang benar, dia akan membimbing dengan matanya. Seperti burung elang melihat anaknya belajar terbang kan, ya. So jadi Tuhan berjanji akan menyertai kita. Itu janji kita yang pertama, yaitu Tuhan akan memimpin kita. Dan janji yang kedua ialah Tuhan berjanji akan menolong kita. Wow, sangat simpel kan? Saudara-saudari, di dalam dunia ini tidak sempurna. Dunia ini semakin hancur. Dan kita akan menghadapi godaan, kita akan menghadapi cabaran, kita akan menghadapi kesusahan. Mungkin masalah perhubungan suami isteri, mungkin masalah anak-anak, masalah teenagers dan sebagainya.
Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah kesihatan, mungkin masalah mental, mungkin masalah pencobaan, kesengsaraan, penderitaan dan sebagainya. Nah, keburukan yang kita alami, boleh saya katakan, bukanlah datang daripada Tuhan, tapi datang kerana dosa. Dosa di dunia ini. Mungkin kita sendiri yang membuat pilihan yang salah di dalam hidup kita, kan? Ya, mungkin orang lain yang membuat pilihan yang salah, tetapi kita yang mendapat sengsaranya. Contohnya apabila orang memilih untuk memandu dengan kawalan alkohol, contohnya. Orang yang dilanggar cedera, walaupun dia tidak bersalah. Semuanya kerana dosa. Nah, Yesaya 43 di sini mengatakan, apabila engkau mengharungi air, aku akan menyertaimu, dan engkau tidak akan dihanyutkan saat mengharungi sungai. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakarmu, kerana akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Suci, Allah Israel, penyelamatmu. Nah, kita mengatakan apabila, maksudnya bukan jikalau. Apabila maksudnya kita akan menghadapi cabaran. Satu hari nanti dalam hidup kita, kerana dunia kita adalah dunia yang kurang sempurna, kerana dunia ini adalah penuh dengan kedosaan, kita akan menghadapi cabaran. Nah, Alkitab tidak mengatakan apabila kita mengharungi sungai, kita tidak akan basah, kan? Tapi Alkitab mengatakan kita tidak akan dihanyutkan. Alkitab tidak mengatakan bahawa apabila kita melalui api, kita tidak merasa panas. Tetapi Alkitab mengatakan bahawa kita tidak akan dihanguskan ataupun dibakar. Maksudnya kesakitan akan kita alami di dalam masalah kita. Itu guaranteed. Keperitan, kelukaan hati, kesengsaraan akan kita alami apabila kita menghadapi masalah. Tetapi Allah berjanji akan menolong kita. Allah berjanji bahawa Dia akan menyertai kita. Sebab itu di dalam Yesaya 43 ayat 3 mengatakan, kerana Dialah Tuhan, Allah kita yang Maha Suci, Allah Israel, penyelamat kita. Amin. Amin. Sebab itu di dalam Filipi 4:13 mengatakan bahawa aku dapat melakukan segalanya melalui Kristus yang memberiku kekuatan. Tuhan berjanji akan memberikan kita kekuatan di dalam kita menghadapi, mengharungi kesusahan, segala cabaran yang kita alami. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk segalanya, mengharungi yang baik dan yang buruk, mengharungi yang selesa dan yang sakit. Dan inilah keyakinan kita di dalam Yesus Kristus. Dan apabila kita melihat kehidupan Yusuf yang telah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, kita melihat bahawa apabila Yusuf dibenci oleh adik-beradiknya, Tuhan menyertai Yusuf. Apabila Yusuf ditolak, Tuhan menyertai Yusuf. Apabila Yusuf dijual kerana wang, Tuhan menyertai Yusuf. Apabila Yusuf dihilangkan identitinya, Tuhan menyertai Yusuf. Apabila Yusuf dimalukan sebagai hamba, Tuhan menyertai Yusuf. Apabila Yusuf difitnah oleh isteri Potifar, Tuhan menyertai Yusuf. Dan apabila Yusuf dipenjarakan di penjara, Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Amin. Allah mempunyai rancangan yang istimewa untuk Yusuf. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang kedua yang berkuasa di Mesir pada ketika itu. Ya, amin. Dan Tuhan mempunyai rancangan yang istimewa untuk kita semua, untuk saudara dan untuk saudari dan untuk saya untuk hari ini. Ya, oleh itu dalam kita mengharungi untuk masa hadapan, kita haruslah pergi dengan penuh keyakinan bahawa Tuhan akan menolong kita. Amin. Can I hear an amen? Amen. Haleluya. Dan yang ketiga ialah Tuhan berjanji akan membela kita. Amin. Amin. Nah, dunia yang kita hidup sekarang ini menuju ke bawah. Maksud saya, dunia ini adalah lebih jahat, lebih kasar, lebih sombong, apalagi lebih biadab, lebih tidak adil. Nah, anak saya selalu mengatakan, Daddy, it's not fair. Selalu perkataan yang sangat dia gunakan, it's not fair. Dan saya selalu mengatakan kepadanya, yes, the world is not fair. Dunia ini adalah dunia yang tidak adil. Mengapa saya mengatakan begitu? Kerana
dosa, saudara-saudari. Di dalam dunia ini, selagi ada kedosaan, selagi dosa berleluasa di dalam dunia ini tidak akan adil. Sebab ketamakan manusia akan berleluasa. Nah, inilah sebabnya Yesus datang ke dunia kan, untuk menghapuskan segala ketidakadilan, untuk memperbaiki perhubungan kita dengan Tuhan. Nah, izinkan saya katakan ini. Orang jahat kadang-kadangnya menang. Orang baik kadang-kadangnya menderita. Orang yang tidak bersalah kadang-kadangnya terluka. Orang yang baik disalahgunakan, dikhianati atau ditipu dan sebagainya. Semuanya kerana dosa. Mungkin kita pada hari ini didiskriminasikan kerana bangsa kita, kerana kepercayaan kita, kerana warna kulit kita. Sebab itu di dalam pelayanan orang asli, lagu kegemaran saya ialah hitam atau putih. Hitam atau putih. Kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih. Rambut lurus. Semuanya. Semuanya. Wow, haleluya. Disayang Tuhan. Ya, kita semua disayang Tuhan. Walaupun kita didiskriminasikan di tempat pekerjaan kita, walaupun kita didiskriminasikan di negara kita juga, tetapi Tuhan tetap menyayangi kita. Ya, mungkin kita didiskriminasikan tentang jantina kita, dengan budaya kita, dengan bahasa kita dan sebagainya. Ada juga di tempat pekerjaan kita, di kampung kita, di mana-mana kita mungkin dikeji, dicela, dizalimi, dipandang rendah, dihina dan sebagainya. Semua ini adalah kerana dosa, kerana mereka akan memandang rendah kepada kita. Tapi boleh saya katakan begini, bahawa apa yang penting, walaupun di dalam dunia ini kita harus berusaha berjuang untuk ketidakadilan, ya, itu taken. Ya, we have to fight for social justice. Tetapi yang lebih penting ialah untuk kita melihat kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang akan membela kita di dalam kita dikeji, dicela dan sebagainya. Nah, Tuhan melihat setiap kesakitan hati kita. Tuhan melihat setiap perkataan kotor yang dilontarkan kepada kita. Tuhan melihat setiap perlakuan keji yang dilemparkan kepada kita. Tuhan melihat setiap ketidakadilan. Tuhan melihat setiap penganiayaan. Tuhan melihat setiap penderaan. Tuhan melihat setiap pencacian. Tuhan juga melihat setiap titisan air mata kita. Tuhan membuat rekod segala-galanya. Sebab itu di dalam Alkitab, Mazmur 56:8 mengatakan, Engkau memerhati setiap gerak-geriku. Engkau mengambil kira setiap titis air mataku. Tidakkah mereka itu tercatat dalam bukumu? Wow. Setiap yang kita alami, Tuhan tahu. Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Tuhan yang mengambil kira setiap titisan air mata kita. Tuhan yang He cares for us. Tuhan yang mengasihi kita. Nah, kalau Tuhan adalah Tuhan yang kasih, Dia juga adalah Tuhan yang adil. Dia akan memihak kepada kebenaran. Maksudnya saya di dalam Roma 12:9. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah berusaha membalas dendam. Serahkanlah kepada kemurkaan Allah, kerana telah tersurat, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan membalas. Demikian firman Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan bahawa mungkin hari ini ada di antara kita yang dilukai oleh orang lain. Sehingga sampai hari ini, bertahun-tahun, kita masih lagi menyimpan dendam. Mungkin hari ini kita katakan bahawa kita telah didiskriminasikan dan kita menyimpan dendam dalam hati kita. Di dalam diskriminasi dunia yang tidak adil ini, kita simpan sampai hari ini. Tetapi Tuhan mahu mengingatkan kita untuk memecahkan, let go,
memecahkan belenggu simpanan dendam kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita supaya biar Dia yang mengendalikan pembalasan. Nah, hari ini mungkin Tuhan mahu beritahu kita untuk memberikan Tuhan hak untuk membela kita. Kita berikan Dia kuasa attorney kan, untuk memberikan Dia kuasa hak untuk membela kita. Kita tidak perlu membela diri kita sendiri sebab Tuhan sendiri yang akan membela kita. Itulah janji Tuhan untuk kita yang ketiga. Yang pertama, Tuhan akan memimpin kita. Dan yang kedua, Tuhan akan menolong kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan akan memimpin kita. Dan yang keempat, Tuhan berjanji akan memberi kita ganjaran, yaitu reward. Markus 10:45 mengatakan, demikianlah anak manusia juga datang bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayan dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi ramai orang. Nah, Yesus tidak datang ke dunia untuk dirinya. Yesus datang ke dunia untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Dia memberi dan dia melayani. Nah, boleh saya katakan bahawa kita boleh memberi tanpa kasih, tetapi kita tidak boleh mengasihi tanpa memberi. Sebab itu love is a powerful thing. We cannot give without loving, but we cannot love without giving. So, jadi ini adalah yang penting yang Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Di dalam kita melakukan kehidupan kita untuk masa hadapan, perkara yang pertama yang harus kita belajar ialah love. Bagaimana kita menciptakan. Nah, kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. We are made by God and for God. Maksudnya kita tidak benar-benar memahami tujuan hidup kita yang sebenarnya jikalau kita tidak mengerti tujuan yang sepenuhnya Tuhan menciptakan kita. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dunia mengajar kita untuk memusatkan perhatian kita kepada diri kita sendiri, self-centered, kan? Dunia mengajar kita supaya mementingkan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan mengajar untuk kita mementingkan mereka yang di luar. Tuhan mengajar supaya kita hidup untuk hidup yang lebih besar daripada hidup kita sendiri. Nah, Tuhan berjanji akan memberikan kita ganjaran. Dan inilah salah satu senarai yang boleh kita pelajari sama-sama. Tetapi kamu boleh ambil gambar dan balik ke rumah dan mengaji bersama dengan Tuhan ataupun membuat renungan bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kita ganjaran apabila kita berbuat baik. Apabila kita berdoa kepada Tuhan tanpa dilihat oleh orang lain. Apabila kita membantu mereka di dalam kelaparan. Apabila kita dibenci, dihina kerana Tuhan. Apabila kita mengasihi dan berbuat baik kepada musuh kita. Wow. Apabila kita memberi secara murah hati. Apabila kita bertahan dalam pelayanan sampai ke garis akhir. Dan apabila kita setia kepada kebenaran. Dan semua ini disenaraikan di dalam Alkitab. Ini adalah janji-janji Tuhan tentang ganjaran yang akan diberikan apabila kita berbuat baik. Hidup kita di dunia ini adalah satu. Hanya apa yang kita lakukan untuk Tuhan akan berkekalan. Sebab itu Tuhan menyuruh kita untuk jangan jemu berbuat baik. Kerana sampai musimnya nanti kita akan menuai yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun orang lain tidak nampak. Walaupun pemimpin gereja tidak nampak, tetapi kita teruskan dengan pekerjaan baik kita. Kerana Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan akan memberikan kita ganjaran tepat pada musimnya. Amin, saudara-saudari. Ya. So, jadi yang pertama, Tuhan akan memimpin kita. Yang kedua, Tuhan akan menolong kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan membela kita. Keempat, Tuhan akan memberikan kita ganjaran. Yang terakhir, Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik untuk kita. Dan ini adalah firman Tuhan yang selalu kita baca. Di dalam Yeremia 29:11, aku tahu, Tuhan tahu, He knows. Aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan kesejahteraan, bukan malapetaka, untuk mengurniakan kepada kamu masa depan dan harapan. Tuhan tahu segala-galanya. Dan boleh saya katakan bahawa Tuhan memikirkan tentang masa hadapan kita lebih daripada kita memikirkan masa depan kita sendiri. Sebab Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan tahu rancangan kita untuk masa hadapan. Dan Tuhan memberikan kita satu anugerah ataupun satu gift yang istimewa yang terbaik, yaitu kebolehan untuk memilih.
ability to choose. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot ataupun puppet kan, ya, anak patung. Tetapi Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Setiap hari kita membuat pilihan. Kita memilih untuk mengasihi Tuhan. Contohnya, boleh saya katakan bahawa kita tidak boleh mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati tanpa kita mempunyai kebebasan untuk tidak mengasihi Tuhan. Maksudnya Tuhan tidak mahu memaksa kita untuk mengasihinya. Kalau kita mahu betul-betul sama ada seorang itu mempunyai kasih yang sejati, dia harus mempunyai pilihan. Sama ada mahu mengasihi Tuhan ataupun tidak. Jadi itulah yang mahu Tuhan lakukan. Hari ini Tuhan mahu kita memilih yang terbaik. Memilih untuk memegang kepada janji-janji Tuhan. Nah saudara, izinkan saya katakan dengan rendah hati bahawa kebanggaanlah yang menjadi batu rintangan ataupun penghalang di dalam kita memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Pride, kebanggaan. Kebanggaan mengatakan bahawa saya tahu rancangan Tuhan, tetapi rancangan saya adalah lebih baik, kan? Kebanggaan mengatakan saya tahu prinsip keuangan, tetapi saya mahu mengikut cara saya dan tidak memberi perpuluhan contohnya. Kebanggaan mengatakan saya harus tahu memaafkan orang lain, tetapi saya lebih senang dan selesa untuk menyimpan dendam saya. Itu adalah kebanggaan, itu adalah ego, itu adalah pride. Nah, kita tidak seharusnya terlepas daripada rancangan Tuhan yang sepenuhnya jikalau kita memilih yang benar. Hari ini Tuhan mahu kita memilih. Memilih di mana? Memilih yang baik ataupun tidak baik. Sebab itu di dalam Ulangan 30:19 mengatakan pada hari ini, inilah firman Tuhan kepada Musa dan juga untuk kita hari ini. Pada hari ini juga aku memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi atas kamu bahawa aku telah menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutukan. Pilihlah kehidupan supaya engkau dan keturunanmu dapat hidup. Dan inilah yang mahu Tuhan sampaikan kepada kita, supaya kita memilih kehidupan daripada kematian. Kita memilih berkat daripada kutukan. Inilah kita untuk hidup kita yang di dunia ini. Dan Tuhan berjanji akan memberikan kita hidup yang kekal. Dan kepada kita yang belum lagi menerima Tuhan sebagai juru selamat, mungkin firman Tuhan ini adalah firman untuk kita. Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikutku. Aku memberi mereka hidup yang kekal. Mereka tidak akan binasa. Tiada siapa dapat merampas mereka daripada tanganku. Wow, apabila kita meletakkan tangan kita ke tangan Tuhan, Dia tidak akan melepaskan tangannya. Tidak ada orang yang boleh merampas kita daripada tangan Tuhan. Inilah kasih karunia. Dan apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat, nama kita tertulis di dalam kitab hidup. Dan nama kita akan ditulis dengan darah Yesus yang tidak boleh dipadamkan. Apabila kita diselamatkan, kita akan sentiasa diselamatkan. Tuhan tidak akan melepaskan tangan kita. Dan Dia akan terus memegang. Jadi hari ini kita boleh memilih, kan saudara-saudari? Memilih sama ada kita mahu memilih yang terbaik ataupun tidak baik. Dan kepada kita yang belum lagi menerima Tuhan Yesus, mungkin hari ini kita boleh menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan kepada kita yang mahu menerima hari ini, saudara boleh angkat tangan dan turunkan tangan. Dan kepada kita yang secara online, kita juga boleh type emoji angkat tangan untuk menyatakan bahawa saya sedia memilih yang terbaik, untuk menerima rancangan Tuhan yang terbaik, untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Untuk kita sama-sama doakan selepas ini. Boleh saya minta worship team datang bersama. Sekali lagi kita akan menerima berkat Tuhan dengan lagu Diberkati. Saya sangat-sangat diberkati apabila lagu tersebut dinyanyikan sebentar tadi. Nah, kita tidak tahu masa hadapan kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup di dalam dunia ini. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin kita akan hilang segalanya. Mungkin kita akan hilang kesihatan kita. Mungkin kita akan hilang orang-orang kesayangan kita dan sebagainya. Tetapi Tuhan berjanji untuk masa hadapan Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan melepaskan kita. Nah, saya mahu beritahu sedikit tentang Susanna Wesley. Susanna Wesley
adalah ibu kepada Charles Wesley dan John Wesley. Kan? Nah, Charles Wesley adalah seorang hymn writer, ya, penulis lagu. Dan John Wesley kita tahu adalah founder kepada Methodist Church. Adalah seorang evangelis, penginjil kepada 2 benua. Dan apabila dia masih lagi kecil, John Wesley bertanya kepada ibunya, iaitu Susanna Wesley, apakah maknanya dosa? Wow. Anak kecil bertanya, apakah sin? Apakah dosa? Dan Susanna Wesley memberitahu kepada anaknya, son, whatever weakens your reasoning impairs the tenderness of your conscience, obscures your sense of God and takes away your relish for spiritual things. If anything increases the authority and the power and the flesh of a spirit, that to you, John Wesley, becomes sin, however good it is in itself. Dalam bahasa Malaysia yang saya terjemahkan, ialah anakku, apapun yang menyemahkan akalmu, merosakkan kelembutan hati nuranimu, mengamburkan rasa akan Tuhan atau menghilangkan keinginanmu untuk hal-hal rohani. Sekiranya ada yang meningkat kekuatan daging atas roh, itu bagimu, John Wesley, adalah dosa walaupun itu baik. Dan Tuhan mahu mengingatkan kita bahawa hari ini hidup kita adalah untuk Tuhan. Kita diciptakan untuk Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan kita tahu bahawa John Wesley adalah seorang yang kerdil, seorang yang 5 kaki mungkin 2 inci tingginya, seorang yang pendek. Tetapi dia telah memberikan 40,000 khotbah di dalam hidupnya. Wow, 40,000. That's a lot of sermon. Itu khotbah yang begitu banyak. Kalau saya harus memberikan kepada satu kali 1 minggu pun saya sudah give up. Tetapi Wesley memberikan 40,000 khotbah dalam hidupnya. Dia menulis sebanyak 600 buah literature ataupun buku. Dan apabila dia berusia 83 tahun, dia sangat marah dengan doktornya kerana doktornya tidak memberikan dia kebenaran untuk berkhotbah lebih daripada 14 khotbah 1 minggu. Maksudnya dalam 1 minggu dia mau berkhotbah lebih daripada 14 kali. Dan dia marah dengan doktornya. Dan di dalam jurnalnya, dia pernah menulis, saya telah merasa kemalasan sudah masuk ke dalam kehidupan saya kerana saya bangun selepas 5:30 pagi. Maksudnya dia selalu bangun sebelum 5:30 pagi untuk mempersiapkan khotbahnya dan terus memberitakan firman Tuhan. Dan inilah yang mahu Tuhan sampaikan kepada kita. Mengapa saya mahu mengongsikan ini, saudara-saudari? Kerana Tuhan telah memulakan sesuatu yang baik di dalam diri saudara-saudari dan akan menyempurnakan di dalam Kristus. Sebab itu di dalam Filipi 1:6, dan kita akan habiskan ini dengan doa berkat, yaitu aku yakin bahawa Allah telah memulakan sesuatu pekerjaan yang baik di dalam dirimu, akan menyudahkannya hingga hari Yesus Kristus. This is our God. Inilah masa hadapan kita. Masa hadapan kita adalah masa hadapan di dalam tangan Tuhan. Jadi Tuhan berjanji untuk memimpin kita. Tuhan berjanji akan menolong kita. Tuhan berjanji akan membela kita. Tuhan berjanji akan memberikan kita ganjaran. Dan Tuhan berjanji untuk menyelamatkan kita untuk hidupan yang kekal. Mempunyai rancangan yang baik untuk hidup kita. Dan saya mahu tutupkan perkongsian saya dengan satu soalan yang simple. Apakah saudara, saudari mahu hidup berpegang kepada janji Allah untuk masa hadapan kita? Inilah respon pribadi kita. Mungkin kita boleh berdiri kalau itulah yang kita mahu mengatakan, yes God, saya mahu berpegang kepada janji-janji Tuhan untuk masa hadapan saya. Dan kepada kita yang di rumah, mungkin kalau kita mahu respon ikut Tuhan, kita juga boleh berdiri bersama-sama. Dan kita mahu mengatakan, yes, here I am. Saya mahu berpegang kepada janji Tuhan. Dan
Kepada kita yang mahu meresponi, boleh saya minta kamu berdiri di tempat kerusi kamu. Sama-sama kita mengatakan bahwa Tuhan, inilah respon kami. Dan apabila kita menerima, kita akan menerima berkat Tuhan dengan lagu yang akan kita nyanyikan bersama selepas ini, yaitu tentang diberkati Tuhan. Apabila kita mendengar lagu ini, terima berkat Tuhan. Kepada ini adalah janji Tuhan kepada kita untuk masa hadapan kita. Kita akan diberkati, kita akan dilindungi. Wajah kemuliaannya akan menyinari kita. Dia akan memberikan kita kasih karunia. Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih kurnia, memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinari dengan kasih kurnia, memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cici, anak mereka, kehadapan bersamamu, belakangmu, sebelahmu, sekeliling dan dalaman. Tuhan ada dengan kamu, waktu siang, waktu petang, waktu pergi, waktu datang, susah hati
Tuhan, kami telah datang ke penghujung ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur kerana kami telah diperingatkan tentang firman-Mu, tentang janji-janji-Mu yang besar untuk masa hadapan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kepada kami yang belum menerima Yesus, hari ini adalah hari yang kami memilih yang terbaik. Kami berdoa supaya kami menyerahkan diri kami kepadamu, supaya dosa kami diampuni oleh pengorbanan-Mu di atas salib. Dan kepada kami yang telah menerima Yesus, kami berdoa supaya kami akan mengharungi baki-baki hidup kami dengan berpegang kepada janji-janji firman Tuhan, supaya kami akan menjadi lebih seperti Kristus, supaya kami akan diberkati, supaya kami akan dilindungi, supaya wajah kemuliaan-Mu menyinari kami, supaya Engkau memberikan kami kasih karunia, supaya rahmat-Mu bersama dengan kami ke 1000 generasi, dalam keluarga kami, ke dalam anak-anak kami, ke dalam semua anak cucu kami. Waktu siang, waktu malam, keluar masuk, semuanya adalah di dalam tangan Tuhan. Dan hari ini kami sebagai anak-Mu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masa hadapan ke dalam tangan-Mu. Jadi marilah kita pulang dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada kita semua yang telah diberkati, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Beri tepukan kepada Tuhan. Shalom semua, sampai kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.